Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dapat kita duduk dalam majlis ilmu, sambung kitab perukunan. Sebenarnya kita tangguhkan pembacaan kitab perukunan. Kalau nak kita tangguh pun boleh, kalau tak nak kita tangguh pun boleh, kerana kita membuat keputusan untuk atas permintaan untuk mendetailkan sifat ma'ani yang sangat ringkas tulis dalam kitab kita yang 7 hayah, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Sekadar gitu dia tulis sekali lalu. Maka lepas fardu ain tak lepas fardu ain macam tu, sekadar baca gitu macam hafal aja. Maka untuk kita lepaskan fardu ain, kita menangguhkan bacaan kita, atau boleh kata juga tak tangguh, cuma baca pendek, syarah sejam. Okey. Kalau kita nak tengok muka surat bolehlah. Kalau tak ada kitab pun tak apa sebenarnya dalam ni. Muka surat 3 bab qudrah, muka surat 3, Rumi pun 3, Jawi pun 3. Kita akan bahas hari ni bab agak susah sikit lah. Bukan susah, agak perlukan fokus. Nak kata susah tak boleh juga. Sebab apa? Banyak benda lain yang susah, benda lain boleh kita buat. Tiba-tiba kita kata bab ni susah pula. Benda lain banyak lagi susah. Repair kereta lagi susah, boleh buat. Periksa SPM tu lagi susah. Elok semua orang ambil. Tiba-tiba ngaji kenal Allah jadi kata susah. Macam tu tak boleh lah kata susah. Tapi dia agak perlukan fokus sedikit. Kita bahas tentang qudrah ataupun kekuatan atau kekuasaan Allah. Qudrah artinya kuasa. Jadi kena belajar lah, walaupun dia agak sedikit pening sikit lah, sikit je. InsyaAllah saya guna bahasa yang semudah mungkin, menggunakan sekurang-kurang istilah untuk faham dulu. Lepas dah faham, gunalah nak guna istilah. Bimbang juga kalau kita kata alah susah lah, tangguh dululah, belajar ngaji lah bila-bila. Bimbang juga sebab takut dipersoalkan nanti. Allah bagi kita nikmat macam-macam. Dengan nikmat tu sepatutnya kita kenal dia. Dengan nikmat tu sepatutnya kita kenal dia dan kita belajar hukum hakam tentang agama dia. Tapi nikmat kita ambil, tapi mun'im. Nikmat tu nikmat, mun'im tu pemberi nikmat. Mun'im tak nak kenal. Macam orang bagi apa-apa kat kita kan. Oh terima kasih kan. Kita terima kasih ambil, tapi orang yang bagi tu kita tak nak kenal. Macam tak apa lah, janji dia bagi. Mana boleh gitu. Dia selalu bagi. Itu bagi sekali-sekala. Ini setiap saat dia bagi. Nikmat kita dapat setiap saat. Tiba-tiba nak kenal dia tu nanti dulu. Mana boleh gitu. Sebab thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tadi baca sembahyang ni. Thumma latus'alunna, kemudian kamu akan ditanya. Tanya apa? Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat. Anin na'im, tentang nikmat yang Allah bagi. Allah tanya. Aku bagi nikmat tidur tu sedar atas tilam. Apa kau buat dengan nikmat tadi tu? Allah bagi nikmat tu apa buat? Kenal aku tak? Yang bagi nikmat? Tak kenal. Nikmat ambil. Oh, pemberi nikmat tak nak kenal. Allah bagi tu aircon ni.
Orang dulu ngaji panah kipas pun tak ada. Zaman lepas merdeka dulu ke, sebelum merdeka dulu ke, lagilah nak ngaji datang jauh. Dah lah tu jauh, kotor lagi, jalan kaki lagi kotor, maksudnya selut-selut. Nak ngaji, nak kenal Tuhan, maknanya nikmat mereka tak banyak sangat yang dapat, tapi dapat kenal Tuhan. Kita nikmat macam-macam ada. Datang tadi naik kereta, naik motor, tiba-tiba pemberi nikmat yang menyampaikan daripada rumah ke masjid, ke mana-mana kita nak pergilah, kalau bukan ke masjid, boleh sampai. Tapi siapa yang menyampaikan? Adakah motor yang menyampaikan? Adakah kereta yang menyampaikan? Tak, yang menyampaikan Allah. Kita dah tahu itu akidah kita. Yang menyampai itu Allah, bukan motor. Habis tu tak nak kenal ke siapa yang menyampaikan kita nak pergi mana-mana tempat ni? Yang kita duk makan tadi dah kenyang perut lah. Bukan makanan tu bagi kenyang, Allah bagi kenyang. Tak nak kenal ke pemberi kenyang tu? Duk kenal makanan aja, duk kenal ni jenama ni, ini nama ni kebal, kubah guling lah, macam-macam nama ada. Duk kenal satu-satu. Bukan kenal tu aja, siap kenal resepi. Sebab sedap, nikmat, tak ada masalah. Pemberi nikmat. Mereka tak payahlah, kita ambil nikmat dia je. Itu nama tak kenal budi. Sejuk ni, adakah aircon bagi sejuk? Bukan, Allah yang bagi sejuk. Kadang-kadang tak ada aircon pun boleh sejuk, kadang-kadang ada aircon pun berpeluh-peluh panas. Yang beri sejuk adalah Allah. Lepas tu tahu, oh ni brand ni cepat rosak, brand ni okey, brand ni jimat elektrik. Tak ada masalah lah kita nak tahu benda tu. Ini berapa horsepower. Tahu detail tentang nikmat itu. Pemberi nikmat tak payah kenal. Oh, tak kenal budi nama. Banyak lagi kalau nak sebut waktu tu. Nama tak kenal budi. Ambil nikmat tapi tak nak kenal pemberi nikmat. Tak mengenal budi. Kalau itu kalau sekali-sekala, kalau setiap saat dia bagi nikmat kat kita, pun tak nak kenal lagi. Allah hai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, dan qudrah artinya kuasa. Tu je baca dah, tutup kitab. Tu je lah. Dan qudrah artinya kuasa. Mari kita bahas. Qudrah maksud dia kuasa. Bila sebut kuasa, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Allah berkuasa. Ya, Allah ada qudrah. Orang Melayu panggil qudrah jadi kederat. Kederat tu qudrah kan? Orang Melayu panggil kederat. Kita bahasa asal dia qudrah. Ada kuasa, boleh juga ada kekuatan, boleh juga ada kemampuan, boleh juga. Tapi secara umumnya qudrah itu maksudnya kuasa. Kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan. Susah nak faham bahasa tu. Mengadakan, bagi jadi ada. Mentiadakan, yang ada bagi tak ada. Tapi kalau bahasa mengadakan dan mentiadakan, maknanya ada berada. Ada tu Allah lah. Allah ke? Allah yang bersifat, kita cuba tengok. Kita kena bahas takluk sikit bab ni. Allah yang bersifat samak, mendengar. Okay. Allah yang bersifat samak tu mendengar. Allah yang bersifat samak, mengadakan. Kena? Tak kena. Tapi memang Allah sifat samak. Kita tak kata Allah pekak. Allah maha mendengar. Allah yang bersifat dengan sifat dengar. Tapi bila kita kata Allah yang bersifat dengan samak, mendengar, buat sesuatu. Betul, Allah buat tu betul, Allah mendengar tu betul, tapi tak connection, tak kena. Apa pula Allah? Allah yang bersifat basar, melihat, mencipta alam ini. Betul, Allah memang basar, melihat, dan memang Allah menciptakan alam, tapi tak ada connection lah. Apa cerita ni? Allah yang bersifat kuasa, mencipta, kena? Baru kena. Gitu lah. Tu nak beritahu dia punya hubung kait. Ta'alluq ni payah sikit nak faham. Saya cuba bagi mudah sikit. Ta'alluq ni pun dah jadi bahasa Melayu sebenarnya. Ta'alluq, tertakluk kepada, ditakluk kan. Tapi bahasa asalnya ada ta'alluq. Ta'alluq. Jadi Allah yang bersifat mendengar. Allah yang bersifat dengar. Boleh kalau mudah-mudah kata Allah bersifat mendengar, mencipta alam ini. Betul, tapi tak kena dia punya real. Allah yang bersifat kuasa lah baru cipta. Habis Allah yang bersifat mendengar, Allah yang bersifat dengar, boleh mendengar. Barulah kena dia punya jalan. Jadi Allah yang bersifat kuasa, bila kuasa apa? Allah yang bersifat kuasa mendengar.
Betul Allah kuasa dan betul Allah mendengar, tapi tak kena. Allah yang bersifat kuasa, bila sebut kuasa, dia mestilah cipta, buat, adakan, dan kuasa juga tiadakan, mengadakan dan mentiadakan. Macam mana boleh ada alam ni? Sebab Allah yang bersifat mendengar ke? Betul, tapi bukan tu jawapan dia. Allah yang bersifat kuasa lah. Sebab buat-buat ni kuasa, bukan dengar, bukan lihat. Buat-buat ni kuasa. Jadi Allah yang bersifat kuasa buat alam ni. Dan Allah yang bersifat kuasa juga tak buat alam ni, atau bukan tak buat, menghancurkan, memusnahkan, mentiadakan apa-apalah. Kita betul tak kata Allah yang bersifat ilmu mentiadakan makhluk ini, mematikan makhluk ini? Betul, tapi tak kena, tak matching. Allah yang bersifat kuasa lah juga yang mentiadakan. Jadi maknanya kuasa-kuasa ataupun kudrah-kudrah ni adalah mengadakan dan mentiadakan. Ada satu lagi, kuasa juga. Istilah panggil ta'aluk kuasa juga. Hubung kait kuasa juga. Apa dia? Allah mentiadakan yang dah memang tiada, kekal tiada. Tu jadi tiga. Allah daripada tak ada kepada ada, itu kerja Allah yang bersifat kudrah. Allah yang bersifat kuasa, daripada benda tu tak ada, Allah jadikan ada. Kita boleh buat tak? Kita pun ada kederat, tapi kita pinjam je kederat, maksud perkataan tu kita pinjam. Kita tak boleh daripada tak ada jadi ada, tak boleh buat. Habis tu yang kita buat meja ni, daripada tak ada sebelum ni, saya datang mula-mula lain sikit, lepas tu hilang kejap lepas tu ada balik, hantar repair. Okey, maknanya sebelum ni tak ada, lepas tu ada, kita buat lah tu. Kata makhluk tak boleh buat, hanya Allah je. Tak, bukan. Kita bukan daripada tak ada kepada ada. Kita ambil yang memang dah ada, iaitu pokok, belah-belah jadi kayu. Lepas tu baru buat. Lepas tu kita kata aku buat meja konon. Kata pinjam aja, pinjam. Aku yang buat ni, sebelum ni tak ada ni. Aku yang buat. Sebelum ni masjid ni tak ada, aku yang plaster. Dia tukang, contohlah. Sebelum ni kapet ni tak ada ni, aku yang sponsor. Maknanya aku yang buat. Sebelum ni tiang ni tak ada, aircon ni tak ada, aku yang buat. Kalau bukan dia beli pun, dia kata dia buat kat kilang. Dia buat. Pinjaman je, bukan dia buat. Dia ambil yang dah ada dah. Ambil lah apa-apa besi semua, dia buat besi. Ambil dah siap bijih tu jadi besi. Plastik, semua ada dah. Jadi kita punya kata pinjam je, yang aku buat, pinjaman. Sebenarnya tak buat pun, pinjam. Yang buat sebenar Allah. Apa maksud buat? Yang mengadakan yang sebenar Allah. Allah adakan daripada tak ada kepada ada. Kita adakan kita daripada dah ada, kita jadi lain, kita kata kita punya. Muka tak malu ngaku kita punya. Tak kisahlah, cakap tak ada masalah. Memanglah, takkan nak cakap pelik ke tu, Allah buat, dia pelik lah bercakap gitu. Tapi memang Allah buat, tak payahlah bercakap gitu. Cuma pelik. Jadi Allah apa dia? Yang pada tak ada kepada ada, hanya Allah je. Okay. Daripada dah ada, bila dah ada, Allah lah juga yang buat. Mentiadakan dia, memusnahkan dia, Allah juga. Dan yang dah memang tak ada, Allah kekal dia supaya sentiasa tak ada, Allah juga. Allah apa ni? Allah yang bersifat mendengar, bukan? Allah yang bersifat ilmu, bukan? Allah yang bersifat kuasa, Allah yang bersifat kudrah, mengadakan dan mentiadakan, buat dan musnahkan, Allah. Tapi bila perkara itu ada, bila ianya ada, maknanya Allah buat lah. Ada ke yang selain pada Allah yang buat? Tak. Bila sebutnya ada, Allah buat. Tapi ada juga yang ada tapi bukan Allah buat. Bukan. Kita tak boleh kata Allah buat. Contohnya Allah sendiri ada. Habis siapa buat Allah? Tak boleh. Kenapa? Ini ayat dia. Allah yang bersifat qudrah, mengadakan, buat dan mentiadakan segala perkara mungkinat. Tu habis ayat tauhid dia, habislah. Cukup lah tu, dah habislah. Allah yang bersifat qudrah, Allah yang bersifat kuasa, Allah yang ada kuasa. Dengar kadang bunyi sifat pening pula, kita tukar lagi, siapa? Tak ada masalah guna ayat lain pun, jangan faham tu. Allah yang ada kuasa, Allah yang bersifat kuasa. Macam tak lagi, Allah yang ada kuasa, sama je. Allah yang ada kuasa, dia buat, mengadakan, dia mentiadakan, musnahkan perkara mungkinat. Mungkinat ni apa? Dah jadi bahasa Melayu dah. Mungkin.
Apa maksud mungkinat? Benda yang, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Atau bahasa lain dia panggil harus. Tak susah pun. Kita ni harus tak? Ke kita apa? Kita ni ada. Ya, kita ada. Botol air senang. Botol air ni ada. Adanya botol air ni wajib ke, harus ke, mustahil? Harus tak? Maksudnya dia ada pun boleh, dia tak ada pun boleh. Betul lah. Kalau Allah tak buat, tak ada lah. Kalau Allah buat, ada lah. Dia mesti bukan wajib ada. Yang wajib ada ni Allah, wajibul wujud. Selain daripada Allah, dia panggil harus ada. Ataupun 50-50, sama berat. Nak kata ada boleh, tak ada boleh. Maka Allah pun pilih satu, ada. Jadi ada. Dia jenis apa? Dia memang ada, tapi dia jenis boleh tak ada. Dia boleh ada dan boleh tak ada, sama berat 50-50. Sehingga Allah buat keputusan dengan iradah. Buat keputusan, menentukan iradah. Tak masuk lagi tu. Tapi kita petik-petik sikit-sikit lah. Bila Allah dah tentukan je, padahal dia di antara dua-dua. Sebelum dia ada, dia di antara ada dengan tak ada, tengah-tengah, 50-50. Kemudian Allah yang tentukan. Allah kata jadikan dia ada. Ada. Bila Allah berat belah tu, maka dia ada dah. Walaupun dia ada, tapi dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Kata-kata ni agak berat sikit. Dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Atau bahasa lain, harus. Dia ni harus ada. Dia jenis harus. Dia ni apa? Ni harus. Ketika dia tak ada, dia duduk di antara ada dengan tak ada tu, tengah-tengah 50-50. Allah yang menentukan. Bahasa lain, Allah yang pilih supaya dia ada. Dan kenapa ada dua? Sebab Allah tak pilih. Ada satu lagi, Allah tak pilih. Maka tak ada ya. Dia masih lagi kekal di antara ada dengan tak ada. Tengah-tengah, tak ada. Dia duduk tengah-tengah. Sebab Allah tak tentukan, maka dia tak ada. Patut ada satu lagi dia ada, tapi kenapa tak ada? Sebab Allah tak tentukan. Allah akan tentukan dia tak ada. Allah kekalkan yang nombor 3 ni tak ada, kekalkan tak ada sampai sekarang. Allah yang mana ni? Bersifat ilmu kan? Bersifat kudrah. Allah yang berkuasa lah. Kuasa yang boleh buat benda ni. Okay. Jadi apa yang Allah buat, kenapa saya sebut ni? Saya nak bagi tahu soalan, sekejap lagi kita jawab. Allah boleh tak buat? Yang saya bagi soalan sebelum dah bagi dah soalan tu. Allah Maha berkuasa, setuju. Allah boleh buat apa saja, setuju kan? Ke ada benda Allah tak boleh buat? Jangan buat hal. Semua Allah boleh buat, setuju. Boleh Allah boleh buat batu, setuju kan? Ke Allah tak boleh buat batu? Boleh. Allah boleh buat batu besar, setuju. Allah boleh buat batu besar gila. Orang Lembah Kelang kata besar gila. Besar sungguh. Boleh besar mana pun. Allah boleh tak buat besar sungguh batu sampai Allah sendiri tak larat pikul? Kita nak jawab soalan tu, kita kena faham dulu yang ni. Sebab saya takut nanti boring je. Nak jawab tu kena faham. Kau tak faham, tak faham jawapan tadi. Tu nak jawab. Sebab itu yang seronok. Yang ni tak seronok ni. Pening kepala ni. Pening dulu baru jawapan nanti. Sebab kalau orang tanya kita kena boleh jawab. You punya Tuhan Tuhan Allah, kata orang kafir. Kuat lah. Dia boleh buat besar punya batu lah. Besar. Sampai besar dia pun sendiri tak boleh angkat mah. Boleh tak? Macam mana kita nak jawab? Sebab dia mungkin minat dekat Islam. Kita pun, kau ni mengarut lah tak jadi masuk Islam. Sebab kita pun tak tahu. Jadi nak tahu benda ni, kita nak bahas. Saya nak bagi tahu nanti dapat nikmat ujung-ujung nanti kita jawab soalan tu. Tapi kena sabar dulu. Jadi bila kata Allah tu kudrah, Allah bila sebut kuasa, mengadakan dan mentiadakan. Bagi jadi ada dan bagi jadi tak ada. Dan apa yang bagi ada bagi tak ada ni? Benda yang mungkinat ataupun perkara yang boleh ada boleh tak ada. Dia ada 3 je dalam. Dia ada wajib, mesti ada. Perkara mesti, dia panggil wajib, mesti. Yang kedua, boleh mana-mana satu, sama berat. Allah pilih lah mana-mana tapi boleh, dia panggil harus. Yang ketiga dia panggil mustahil. Mustahil ada 3. Dalam apa yang dunia ni, apa yang berlaku ada 3. Mesti, boleh mana-mana satu, mustahil. Ada 3. Okay. Kita cuba try. Allah ada, kita ambil ada. Allah mesti ada. Ke boleh ada, boleh tak ada? Ataupun mustahil ada? Lagi pelik lah. Allah mustahil ada dan Allah tak ada. Taklah, mustahil tolak. Allah boleh ada, boleh tak ada? Tak, tu kita yang boleh ada, boleh tak ada. Kenapa kita duk ada? Kata kita boleh ada, boleh tak ada. Dah Allah pilih yang ada, jadilah kita ada. Tapi kita jenis boleh ada, boleh tak ada. Habis Allah wajib ada. Wajibul wujud. Allah wajib ada. Tak boleh tidak, tak boleh tak ada. Mesti ada.
Sebab apa? Sebab kalau Allah, jenis harus, jenis boleh ada boleh tak ada, maknanya sebelum tu Allah tak ada lah. Sebelum Allah ada, Allah duduk di antara ada dan tak ada. Kemudian ada yang pilih, ada yang pilih, oh jadi ada, maka Allah baru ada, maka Allah baru. Mana Allah wajib ada, mesti ada. Itu bab. Habis tak boleh ke kalau Allah duduk di antara ada dengan tak ada, lepas tu ada yang pilih? Yang pilih itulah Tuhan sebenar. Jadi nak tak nak, ini perbahasan wujud lepas dah sebenarnya ni. Bila benda tu wujud, pasti ada yang menjadikan, mesti ada yang memilih. Jadi Allah terpaksa, boleh kata-kata tu, Allah mesti ada satu diri kuasa yang hentikan pusingan tu. Iaitu apa? Tak ada. Bila tak ada, ada orang cipta. Siapa cipta dia? Ada yang cipta. Siapa cipta dia? Ada yang cipta. Siapa dia? Sampai tak habis-habis. Mesti ada satu zat yang dia yang stop. Ayam dengan telur lah kita bahas dulu. Ayam dengan telur mana dulu? Ayam dulu. Habis ayam je daripada telur. Habis telur daripada ayam. Tak habis-habis. Dia mesti ada satu kuasa yang stop. Aku yang ni dulu. Baru boleh stop. Kalau tidak, berpusing-pusing daur. Pusingan terpusing-pusing tak habis, maka dia mustahil. Tak mungkin dia berpusing-pusing gitu. Mustahil. Akal tak boleh terima. Dia mesti ada satu. Yang dia yang first. Akhir sekali, kita faham dengan huwal awwalu wal akhiru. Itu huwa awal. Huwal awwalu. Allah yang awal. Dengan maksud tadi, Allah yang stopkan pusingan yang tak berhenti-henti tadi. Bukan Allah awal maksudnya. Maksud huwal awwalu, Allah tak ada awal. Itu ayat Quran lain. Maksud lain. Hati-hati aja Quran. Huwal awwalu dengan maksud Allah tak ada awal. Huwal akhiru maksud tak ada akhir. Tapi kalau baca sekadar terjemahan gitu, huwal awal, Allah mula-mula ada. Baik. Tak kena tu, bukan Allah mula-mula ada, kan? Allah tak ada awal. Kenapa? Huwa, dia, awal, yang paling awal. Maksudnya tak ada awal. Tak ada awal tu qidam lah. Tidak ada permulaan. Sebab tu kena hati-hati dalam masalah tu. Jadi bila kata qudrah, dia ada kaitan. Macam saya sebut tadi lah. Walaupun betul tapi tak berkait. Allah yang bersifat dengan boleh mendengar, mencipta alam ini. Betul tapi tak matching. Jadi Allah bersifat qudrah yang mencipta dan memusnahkan, mengadakan dan mentiadakan. Kena. Mengada dan mentiadakan apa pula? Mengada dan mentiadakan mungkinat. Hanya perkara yang boleh ada, boleh tak ada je. Itu istilah dia panggil ta'alluq. Istilah panggil ta'alluq. Yang mana qudrah Allah, qudrah adalah sifat yang memberi bekas. Jenis dengan Allah yang bersifat qudrah, maka dengan qudrah tadi itulah ataupun Allah yang bersifat qudrah, kerana itulah apa yang terjadi memberi bekas. Apa maksud bekas? Maksud bekas adalah berubah. Bekas ni maksud berubah. Jangan kita fikir bekas duk makan Tupperware, bekas bukan. Bekas maksudnya berubah. Apa maksud bekas ya? Sekarang tangan ni kat sini. Sekarang kat sini kan memberi bekas. Iaitu yang ini memberi bekas dengan maksud berubah. Dengan maksud sekarang ada, dah tak ada dah kat sini. Bekas lah. Yang tadi kat sini tak ada, sekarang dah ada. Bekas lah. Itu maksud Allah, hanya Allah memberi bekas. Jangan sebab ada orang faham bekas tu, bekas Melayunya bekas. Ni bahasa dulu. Bekas. Okey, sekarang ada kat sini. Yang tadi kat sini dah tak ada. Maka telah memberi bekas, iaitu daripada ada kepada tak ada. Yang kat bawah ni tak ada, tiba-tiba ada. Dah beri bekas, daripada tak ada dah jadi ada. Apa sahaja yang memberi bekas, tukar bahasa. Apa sahaja yang berubah, Allah yang buat. Agak-agak apa yang berubah? Semua berubah. Kita sentiasa berubah. Apa maksud berubah daripada istilah lain? Baru. Berbaru dengan berubah sama. Apa bukti? Okey, ni. Ada. Okey. Baru dah. Dia ni dah jadi baru. Iaitu tadi ada dah tak ada. Kan baru? Yang ni tadi tak ada kat sini. Sekarang dah ada dah kat sini. Kan baru? Sentiasa baru. Kita baru 24 jam setiap saat. Sekarang umur 60 tahun. 5 bulan. 3 hari. 60 tahun, 5 bulan, 3 hari, 2 jam 59 minit 30 saat. Okey, sekarang dah jadi 31. Sekarang dah jadi 32. Sekarang dah jadi 32. Mana 51 tadi? Saat 51? Berubah, dah berubah. Iaitu daripada ada 51 kepada tak ada. Berubah. Lepas tu pula jadi 52.
Maknanya tadi tak ada 52, sekarang dah berubah jadi 52. Sekarang 53 saat 53 dah berubah setiap saat. Maka kita ni baru lah. Dan kita ni sentiasa berbekas. Kita tak boleh kata memberi bekas, kita sentiasa berbekas. Bahasa lain, kita sentiasa berubah. Kita sentiasa, kulit kita sentiasa berubah, dinding ni sentiasa berubah, meja ni sentiasa berubah. Cuma kita tak sedar sebab Allah bagi kemampuan mata kita, telinga kita sekadar tu aja. Sekarang ni warna coklat meja ni. Ya, warna coklat. Okey. Dah berubah dah coklat ni. Dah berubah. Jap. Okey, dah berubah lagi. Dah berubah. Kita tak perasan pun sebab Allah tak bagi kemampuan mata kita. Hakikatnya dia berubah. Buktinya setelah 20 tahun agak-agak warna sama. Tak. Sebab 20 tahun Allah bagi kemampuan untuk tengok 20 tahun. Tapi dalam masa saat-saat tak nampak, sedangkan ianya berubah. Macam mana 20 tahun baru berubah? Maknanya dia tak berubah sampai tahun ke-20, ting, berubah terus. Tak, dia berubah sikit-sikit tanpa perasan. Maknanya kita sentiasa berubah. Bila kita sentiasa berubah, maknanya ada yang musnah, ada yang baru, ada yang jadi baru. Maknanya bekas tu, musnah tu pun bekas, daripada ada kepada tak ada. Jadi baru pula. Baru tu maksud daripada tak ada dah jadi ada. Sentiasalah kita ni baru. Okey. Jadi bila baru, sentiasalah kita ni daripada tak ada tak ada. Okey. Dan bila ada dan tak ada, beri bekas hanya Allah. Sentiasalah Allah. Sebab tu dalam surah apa? Dalam ayat kursi tu lah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sentiasa kontrol kita, sentiasa buat, sebab sentiasa berlaku perubahan. Bila sentiasa berlaku perubahan, maka kita tahulah sentiasa Allah buat. Macam mana Allah buat? Allah yang bersifat qudrah. Oh, kena molek, masuk molek hati. Fardhu ain tu, fardhu ain. Tak tahu berdosa ni. Oh gitu. Kalau dah nampak dah, selesai fardhu ain. Sikit, tak habis lagi. Jadi, apa yang berlaku perubahan adalah kesan daripada Allah yang bersifat qudrah. Apa saja perubahan. Kita fikir balik. Semua berubah. Maka semualah dari kesan daripada kudrah Allah. Gitu eh. Semualah. Sebab tak ada yang tak berubah. Tak ada. Semua berubah. Kita je tak perasan ianya berubah. Sebab tak kemampuan kita lah. Umur berubah, semua berubah. Bila berubah, maka menandakan kita berubah. Menandakan ada yang mengubah. Siapa yang ubah? Allah. Allah boleh ubah ke? Ya, Allah yang bersifat kuasa mengubah. Jadi apa ke alam ni semua adalah kesan daripada kudrah Allah. Apa saja. Malah apa yang kita buat pun sama. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan Allah cipta apa kamu buat. Yang kita buat pun Allah cipta. Lah, yang kita buat tu berubah ke tak? Janji berubah semua Allah buat. Sebab bekas. Bila berubah maknanya memberi bekas. Dah beri bekas dah. Tadi ni angkat dah letak dah. Berubah dah. Siapa lagi? Allah lah. Takkan ada yang lain boleh buat selain pada Allah? Takkan ada yang lain boleh memberi bekas selain pada Allah? Tak logik, tak masuk akal. Tak masuk akal. Habis kalau kita kata gini, Allah bagi kita kudrah, kedekatan, kekuatan, kuasa. Allah yang bagi. Tapi tak banyak, bagi sikit je. Tapi Allah lah bagi. Bila Allah bagi, dan kita adalah yang Allah bagi. Kita ada panca indera, melihat mata, semua kita boleh lihat, dengar. Siapa bagi? Allah bagi. Setuju. Dan kita ada kekuatan, kederat, kudrah. Siapa bagi? Allah bagi. Jadi bila kita angkat ni, kita lah angkat. Kita lah buat. Dari segi pegangan dari segi cakap memang kita kena cakap kita yang angkat. Takkan tiba-tiba jin yang angkat kot. Apa? Kita tak kata Allah yang angkat. Tak. Kita kata kita yang angkat. Kita yang lambung. Kita kata cakap. Kita bukan cerita cakap, kita cerita pegangan. Cakap macam biasa lah. Jangan cakap pelik-pelik lah lepas ni. Cakap macam biasa je. Cuma nak kita pegang macam mana? Kita pegang. Siapa yang lambung? Cakap adat kita lah. Siapa lagi? Takkan dia kot. Rasa siapa yang balik? Rasa. Tadi cakap, ni rasa. Bukan pegang. Pegang lain, dia ada rasa, pegang, cakap. 3. Jangan campur ni jahanam. Kita kan, aku yang baling, aku yang ambil, aku yang minum, aku yang letak, cakap, selesai. Rasa kita juga ke rasa
Rasa kita. Ya ke? Try angkat tak tengok. Cuba angkat sikit, cuba gerak sikit tangan. Rasa siapa? Kita. Kau rasa Allah. Oi, hebat Tok Wali mana? Nak jumpa siapa? Kalau ada nak jumpa ni. Kalau rasa Allah, Tok Wali dah tu. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah je. Nak ada kita rasa kita nak angkat, kita lah. Maka bila kita rasa gitu, kita lalai dia panggil. Kita lalai lah, lupa. Ghaflah. Lupa. Tapi hakikatnya dalam hati kita pegang. Siapa yang menggerakkan? Pegang pula. Siapa menggerakkan? Allah. Kat situ akidah kita selamat. Mulut cakap aku yang buat. Tak ada masalah. Adat cakap. Syariat tak ada masalah. Rasa kita juga buat. Bila rasa kita juga buat, maka kita jenis lalai, ngaji tasawuf lebih sikit. Gitu. Tasawuf ni untuk rasa. Syariat ni, hukum fiqh ni untuk zahir yang dok buat apa ni. Akidah tauhid untuk pegang. 3. Jangan campur. Kalau kata engkau merasa engkau yang buat, maka engkau telah syirik. Oi, jangan main gitu Rasa tak ada kena-mengena dengan syirik. Syirik tu adalah pegang, menduakan Allah. Sejak bila dia rasa dia yang pegang, dia yang minum, dia yang buat, sejak bila pula itu adalah pegang? Itu rasa tasawuf. Pegang lain. Jadi kalau dia merasakan dia yang buat, daripada kuasa yang Allah bagi dekat dia rasa dia buat, dia panggil orang yang lalai, bukan orang yang syirik. Yang mensyirik, dia duakan Allah. Aku yang buat, Allah buat kadang-kadang, aku buat kadang-kadang. Masa aku buat tu tak ada kena-mena dengan Allah. Itu syirik. Dia mensyirikkan Allah dengan dia. Dengan ketuhanan tu. Itu pegang. Cakap lain, rasa lain, pegang lain. Jangan campur. Sebab bimbang takut orang campur. Dia campur. Bila dia campur, rosaklah. Dia campur. Apa cakap macam ni? Apa cakap macam ni? Jangan cakap macam ni. Nanti hilang Islam, jatuh Islam, batal Islam. Kejap. Cakap adat tak ada masalah. Kita akan buka puasa tak lama lagi. Bila puasa nanti, masa kita nak buka puasa, nak beli-beli makan, nak masak-masak, kita kata nak makan lah. Kita lah nak makan. Sebab lapar sekejap lagi nak buka puasa kan. Maka kita beli-beli. Siapa beli? Kita. Semua kita. Memang gitu adatnya. Takkan nak kata nak beli ni Allah yang apa benda cakap itu. Cakaplah aku yang nak beli. Okey. Kemudian hidangkan, bukalah puasa, azan, kita pun makan. Bila makan Allah kenyang. Siapa kita rasa macam mana boleh kenyang? Makananlah. Maka kita sebenarnya lalai. Sebab kita rasa makanan boleh. Tak berdosa lalai, tapi lalai lah. Tak eloklah lalai, tapi berdosa syirik tak? Orang yang lalai. Ya selama ni duk lalai, masa duk tenyeh benda 2-3 jam duk lalai lah tu. Sekasa kita lalai, tiba-tiba kita lalai. Tapi bila kita pegang, siapa yang bagi kenyang? Allah bagi kenyang. Akidah mu selamat, mujur, akidah selamat. Tapi syariat betul juga. Cakap memanglah makan yang baru kenyang. Tak makan tak kenyang. Adat cakap tak apa. Rasa tak ada rasa kat hati. Rasa makanan tu juga yang kenyang kan. Tak rasa Allah. Mana? Masa duduk paksa tu, Allah kenyangkan, Allah yang bagi kenyang, rasa. Lepas tu makan esok lupa dah pula. Makanan tu pula kenyang. Allah. Dia panggil apa? Kita sentiasa ghaflah. Sentiasa lalai. Maka banyakkan ibadah-ibadah supaya kita tak lalai, mengaji tasawuf supaya kita tak lalai. Jadi jangan campur. Tasawuf lain, fiqh zahir lain, pegangan lain. Jadi dari segi pegangan, siapa yang memberi bekas? Bekas tu apa maksud apa? Perubahan yang kita cerita tadi. Sekarang ni lapar, dah azan, makan, kenyang. Cakap lepas makan, kenyang, makan kenyang. Tengok, banyak kenyang kali ni, kenyang. Cakap, tak ada masalah. Rasa, dah sini lalai dengan aku je lah. Lalai rasa makanan tu yang kenyangkan juga. Nak macam mana rasa gitu? Lalai. Bila korek kat hati, siapa bagi kenyang? Allah bagi kenyang. Saya. Cuma tanya lain kali, masa makan tu cuba merasai bahawasanya Allah bagi kenyang. Dapat buat, terbaik. Tiga-tiga penuh. Tak dapat buat, akidah terjaga, syariat tak ada masalah, tapi kurang sikit dari segi lalai. Sebab kita memang jenis lalai. Jadi kesan-kesan Allah yang bersifat qudrah macam-macam lah. Kejadian alam ni, gerhana bulan, gerhana matahari, itu kesannya, itu yang besar. Yang kecil sikit, bencana alam, gempa bumi ke, itu jenis kecil.
Kalau bulan gerhana pula tu jenis besar, boleh nampak jelas. Kalau kecil sederhana sikit, gempa bumi, ribut taufan, gunung berapi. Kecil lagi, kejadian harian, kelahiran, kematian. Kecil lagi, bertukarnya, matinya sel-sel kulit, jadi daki, tumbuh sel-sel baru. Setiap saat doktor telah mengesahkan, setiap saat kita akan mati, kita punya sel. Lepas tu setiap saat juga lepas mati dia tumbuh balik yang daripada kita makan. Mati. Sebab tu ada daki. Mana mari daki ni? Mati ni panggil sel-sel mati. Maka kita sentiasa mati dan sentiasa hidup. Dari sudut itu. Dari satu mati hidup dari sudut nyawa. Tak, dari sudut itu. Mati Allah hidupkan. Mati Allah hidup. Allah matikan Allah hidupkan. Allah matikan Allah. Dan bukan satu. Berjuta-juta bilion-bilion nak sebut tak reti. Daripada Nabi Adam, daripada sebelum tu lagi Allah hebatnya. Apa terasa? Apa terasa hebat Allah? Kita satu kita pun. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup daripada kecil. Kita saja. Itu baru kulit, darah, tulang, benda-benda lain. Baju kita pakai. Setiap saat makin mati, makin mati, makin mati. Sebab tu baju ni lagi 10 tahun dia akan pudar. Makin mati sikit. Baru kita tengok kita ni, Allah hebatnya, Allah kuasa, Allah hebatnya. Satu kampung. Hebat, satu Malaysia. Saya hebat, satu dunia. Hebat. Daripada sejak dunia ni dicipta, dah tak boleh fikir lah. Terasa kehebatan Allah. Kalau tidak, tak rasa. Kalau tak fikir gitu, kita tak rasa. Jadi Allah bersifat qudrah. Bila sebut qudrah, mengadakan, mentiadakan. Okay? Takluk dia, kita nak faham takluk sikit lagi. Bila Allah ada kuasa, saya guna ayat tauhid dulu. Apabila Allah ada sifat kuasa. Guna tauhid je lagi, baru guna bahasa biasa. Apabila Allah ada sifat kuasa, kalau torik pada dia tambah per kat depan. Jalanan, cara nak faham tauhid ni macam-macam torik ni jalan. Ada torik ni. Antara torik yang agak terkenal juga dekat tanah Melayu Nusantara ni adalah torik Pak Da dia panggil. Tu Ismail lah. Pak Da. Pada Mekah. Tahu Mekah lagi. Kerana dia duduk Mekah. Anak-anak murid dia bertebaran dah meninggal kot. Anak cucu murid lah. Anak murid dia pun dah, ni cerita lama. Dia ada satu karang, satu kitab nama Baquratul Amani. Kitab. Dan dia kata Allah kuasa ni, Allah bersifat kuasa. Dia tak kata gitu. Dia kata Allah bersifat perkuasa. Dia tambah per kat depan. Perkuasa. Tapi torik dia je lah, jalanan dia, jalanan lain tak ada. Allah sifat kuasa. Allah bersifat kuasa. Kuasa je. Dia nak tak ditambah per kat depan. Perkuasa. Kenapa? Bahasa panjang perbahasan. Jadi Allah bersifat kuasa. Bila Allah ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Boleh tak? Dia benda dekat-dekat aja. Kalau kita memang dah faham, cuma nak ni sikit je. Apabila Allah ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Betul lah. Bila ada sifat kuasa lah berkuasa. Berkuasa tu dia panggil samaratu sifat, ataupun hasil atau buah daripada sifat tu. Okey. Sekejap lagi kita ambil bahasa biasa. Ni nak bahasa tauhid dulu. Apa dia? Boleh kan? Dah azan dah? Loh, saya tak perasan. Tak apalah. Azan dulu. Jadi kita akan bahas sifat, samaratu sifat dengan ta'alluq lepas ni. Jangan ke mana-mana. Jangan lagi. Kalau tidak rugi ni, 3 ni. Bunyi tadi. Slow. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala. Allahu akbar. Baik, kita sambung sikit. Jadi, apabila Allah ada sifat kuasa, maka berkuasa. Berkuasa tu dia panggil samaratus sifat. Berkuasa tu boleh kita kata apa? Bila Allah ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Dia macam sama je. Apabila Allah ada sifat kuasa, apabila Allah ada kuasa, maka Allah berkuasa. Kalau tak ada kuasa, macam mana nak berkuasa? Okay. Bila Allah ada kuasa, maka Allah berkuasa. Bila Allah kuasa, dia panggil sifat. Maka Allah berkuasa, dia panggil samaratus sifat, ataupun hasil daripada kuasa tadi. Dengan kuasa lah boleh berkuasa. Kalau tak kuasa, macam mana nak berkuasa? Maka apabila Allah ada kuasa, maka Allah berkuasa. Okay. Bila kata Allah berkuasa, berkuasa apa? Berkuasa atas. Berkuasa apa? Berkuasa atas makhluk. Berkuasa buat sesuatu. Bila kata berkuasa atas, tu dia panggil takluk. Tu takluk tu. Jadi Allah kuasa, sifat. Bila kuasa mesti berkuasa. Berkuasa tu sama tu sifat. Kesan daripada kuasa tu berkuasa. Lepas tu kuasa gitu je. Tak, kuasa mesti ada cerita. Kuasa apa? Kuasa mengadakan, kuasa buat bumi ni. Tu takluk. Atas tu, kuasa atas bumi, kuasa atas dunia ni. Kuasa mengadakan. Tu dia panggil takluk. Takluk. Okey, payah nak faham. Kita guna tadi bahasa tauhid. Kita pakai bahasa Melayu pula. Bahasa Melayu kuasa. Kuasa bahasa Melayu apa? Ring. Ambil terus bahasa kampung Ring. Ring. Bila ada ring, maka rock. Boleh tak? Sama je. Bahasa tadi bahasa tauhid, canggih sikit. Ini bahasa kampung, yang penting pegang, bukan bahasa tu penting. Bila ada ring, mesti dia rock. Kalau tak ada ring, tak rock. Sini Kelantan mai lagi senang faham. Bila ada ring, barulah rock. Bila tak ada ring, tak rock. Okey. Ring tu itu sifat. Itu nisbah manusia lah ni, bukan nisbatan manusia pula. Ring tu lah sifat. Bila ada ring, maka dia rock. Rock tu mampu. Boleh. Samaratus sifat. Dan rock apa? Rock akad meja, takluk. Akad meja takluk dia. Tak susah pun. Jadi apabila tak semestinya bila tak buat menandakan tak ada ring. Boleh? Pakai Melayu tu bukan bahasa tauhid, tu bahasa Melayu tu. Tak semestinya tak buat, tak ada ring. Betul tak? Kalau ada ring, barulah rock. Rock apa? Rock angkat meja. Takluk. Okey.
Dia tak angkat meja. Adakah menanda dia tak ada geng? Tak menandakan dia ada geng. Geng tak kena mengena. Dia ada geng. Dia ada kuasa. Jadi tak buat bukan menandakan tak ada kuasa. Tak buat bukan menandakan tak ada kuasa. Tak buat bukan menandakan tak ada geng. Ada geng maka rock. Maka rock untuk angkat meja. Dia tak angkat meja. Mu tak angkat meja. Tak ada geng mu. Tak. Aku tak angkat. Bukan tak ada geng. Kita nak faham istilah tu. Jadi kita fahamlah perbezaan di antara kuasa, berkuasa dan berkuasa buat apa. Buat apa tu dia panggil takluk. Berkuasa tu dia adalah, mudah kata, kesan daripada adanya kuasa maka berkuasa. Kesan daripada berkuasa tu buat tu dia panggil takluk. Itu je, sekadar tu je fardu ain. Tak susah pun. Jadi okey, sambung balik. Allah sifat kuasa, ada sifat kuasa. Bila Allah sifat kuasa, maka samaratu sifatnya berkuasa. Berkuasa atas buat. Kita sebut tadi mumkinat. Maksud mumkinat, perkara harus. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Kembali kepada soalan. Boleh tak Allah matikan dirinya sendiri? Sebelum nak jawab, kita kena tengok matikan diri sendiri tu termasuk dalam mana? Masuk dalam wajib, boleh ada boleh tak ada, atau mustahil? Mustahil. Apa kita nak jawab? Itu bukan takluk kudrah. Itu jawapannya. Ataupun itu tak ada kena mengena dengan kudrah. Tu bukan takluk. Mana boleh tanya gitu? Okey, jadi saya bagi contoh diri kita pula. Boleh tak Allah mencipta Tuhan satu lagi macam dia? Sama seperti macam dengan sifat istighna, iftiqar, sama dengan Allah. Allah boleh cipta. Kata Allah Maha Kuasa. Bila Allah Maha Kuasa, Allah yang bersifat kudrah Maha Kuasa, maka Allah boleh buat apa sahaja. Dia kata apa sahaja. Antara apa sahaja adalah buat Tuhan satu lagi sama macam dia. Kejap. Nak jawab tunggu dulu. Buat Tuhan satu lagi, mana satu? Wajib, harus, mustahil. Mustahil bukan takluk dah. Sekejap lagi faham. Kita ambil contoh ni dulu. Lepas tu boleh tak yang tadi, boleh tak Allah cipta satu batu yang besar sangat sehingga Allah sendiri tak larat nak pikul? Sekejap. Tak larat nak pikul tu wajib ke, harus ke, mustahil? Mustahil, bukan takluk kuasa. Jadi tak kena cakap gitu. Tak matching. Sebab perkara yang mustahil bukan fungsi kudrah. Tu bahasa saya tak bagus guna, tapi bolehlah pakai tu. Ada orang guna bukan portfolio kudrah. Saya tak gemar juga, tapi itulah untuk faham. Tak suka guna bahasa tu sebenarnya, tapi ada tok-tok guru guna, kita guna juga. Bukan portfolio dia. Bukan fungsi, bukan kerja kudrah. Saya tak suka guna semua perkataan. Saya suka guna tak ada kena mengena. Saya guna perkataan tu. Tapi yang lain guna tak apalah, untuk faham je. Bukan betul macam tu, untuk faham. Jadi apabila sesuatu sifat dia dikaitkan dengan bukan fungsi dia, bukan takluk dia, bukan kena mengena dengan sifat tadi, maka tak boleh kata ianya kuat atau lemah. Kalau Allah tak boleh, kalau Allah boleh buat batu yang besar semua, Allah sendiri tak larat pikul, dia kata. Okay. Jadi maknanya Allah lemah. Kalau kata Allah tak boleh buat batu besar sampai Allah sendiri tak larat pikul, maknanya Allah lemah. Dia kata gitu. Ini mana dapat ni? Etis yang fikir ni. Dia panggil dahri, mulhid. Bukan mulhid, dahri. Macam orang yang tak percaya kat Tuhan ni. Etis lah orang sekarang cakap. Etis. Dia punya soalan ni. Silat-silat kita Islam baka keturunan ni dah tak boleh nak jawab. Dia, apabila sesuatu sifat dikaitkan dengan bukan kena-mengena, bukan kerja, bukan fungsi dia, maka tak boleh kata kuat dan lemah. Tak boleh. Sebab tak boleh kata gitu. Sebab bukan fungsi dia. Contoh ni sebab manusia. Yang ni senang faham. Kita dah dengar bahasa tauhid, kita dengar bahasa kampung pula. Macam mana? Manusia, boleh tak dikata manusia itu tak pandai, bodoh? Boleh tak kita kata dia tu mu ni bodoh? Okay? Sebab perutmu tak boleh cakap. Boleh tak kita kata gitu? Tak boleh. Sebab
Pandai cerdik bukan takluk perut. Gitulah kot. Kalau nak main takluk itu. Tak boleh. Habis bodoh perutmu. Sebab apa? Tak boleh nak menafas. Menafas takluk hidung. Kalau ni sebab manusia. Bukan takluk perut. Jadi kita tak boleh kata dia lemah kerana itu. Kita tak boleh kata dia lemah, engkau ni kan seorang yang lemah. Kerana apabila kau berlari, kau tak kenyang. Bukan takluk dia makan. Makan tak kenyang, itu ada masalah, baru kena. Jadi bila bukan takluk dia, kita tak boleh kata lemah. Dia tu lemah. Sebab apa? Buku lali dia tak boleh bercakap. Dia tu bisu sebab buku lali dia tak boleh cakap. Bukan takluk dia. Tak boleh kata bisu, tak boleh kata dia tu lemah kerana buku lali dia tak boleh cakap. Tapi kalau dia tu mulut dia ni tak boleh cakap, baru boleh kata lemah. Ini sebab manusia. Jadi kalau buku lali tak boleh cakap, adakah dia boleh kata lemah? Jika Allah kata Allah tak boleh buat batu yang besar sehingga Allah SWT pikul, maka Allah lemah. Tak boleh, bukan takluk dia. Macam tadi. Buku lali tak boleh bercakap, dia kata engkau ni bisu. Aku tak bisu lah. Habis kenapa buku lali engkau tak boleh bercakap? Sebab tu bukan takluk dia. Bukan, tak ada kena-mengena. Jadi tak boleh kata Allah lemah jika bila disoal, boleh tak Allah buat satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak pikul? Kita kata tak boleh gitu, tak kena gitu, maka Allah lemah. Tak boleh kata gitu. Macam mana kita tak boleh kata dia tu bisu sebab buku lali dia tak boleh bercakap? Kita tak boleh kata meja ni tak kuat sebab warna dia coklat. Tak, coklat takluk dia cantik. Coklat tak cantik pun kena. Kau punya ni tak kukuh sebab warna coklat. Tak kena, tak boleh kata gitu. Tak matching. Tak, orang tak, otak tak betul fikir gitu. Jadi apabila perkara itu mustahil, maka dia bukan takluk qudrah. Jadi kita tak boleh kata gitu. Allah buat isteri boleh tak? Kata Allah berkuasa. Berkuasa buatlah isteri satu. Tak boleh buat, tak kuasa lah tu. Tak boleh kata gitu sebab kuasa takluk dia mungkin. Benda yang boleh ada, boleh tak ada, iaitu makhluk. Buat isteri adalah mustahil bagi Allah. Maka qudrah tidak tertakluk kepada perkara mustahil. Boleh kot nampak sikit-sikit jadi ya. Yang terakhir, pernah satu ketika Iblis datang jumpa Nabi Idris AS. Nabi Idris jahit, tukang jahit. Ada jarum. Maknanya Adam Idris tak? Nombor 2 dah ada jarum dah. Ingat zaman batu dulu, macam kajian orang barat, kita percaya sangat, tak percaya langsung. Masa belajar juga, periksa jawab juga, nak luluh. Tapi langsung tak percaya. Zaman awal-awal kan, tak pakai baju, tak pakai apa, makan mentah, hidup zaman batu, hidup berpindah randah lah, apalah kan. Yang zaman Mesolitik, Paleolitik, zaman batu, zaman apa, zaman ais. Akhir sekali jumpa api, baru pandai, makin pandai. Malah yang barat, yang Darwin tu cakap asal pada beruk, dia seorang je beruk, kita tak. Kita Nabi Adam, dia seorang, kita asal syurga. Padahal Adam Idris tu dah ada jarum. Bila ada jarum mesti ada lubang. Macam ni nak buat lubang tu? Maka kita faham Nabi Adam, Allah hantar, inni ja'ilun fil ardi khalifah, nak jadi owner ataupun penjaga bumi ni. Maka Allah tak bagi lepas gitu je. Pandai-pandailah kamu. Tak, Allah bagi sekali dengan ilmu untuk uruskan bumi kerana nak jadi khalifah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Allah ajar satu-satu sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Bila dah cukup ilmu tamadun, turun ke bumi, Nabi Adam turun ke bumi, reti buat rumah macam mana, reti nak makan kena bela macam mana, semua cukup ilmu dah. Baru boleh jadi khalifah. Ini duk au tak reti bercakap macam diorang duk cakap lah barat kan. Macam mana nak jadi khalifah gitu? Tu diorang punya pasal. Kita tak percaya. Periksa jawab juga. Zaman Mesolitik, Paleolitik jawab tapi jangan percaya langsung. Bohong. Orang baratnya. Di kajian dia macam lah dia ada waktu tu berapa ribu juta tahun dulu. Cakap punya confident. Tapi periksa jawabnya biasa. Jadi zaman Adam Idris, baru zaman Idris. Waktu tu alahai berapa orang jadilah kat dunia ni rasanya tak? Okey. Dah ada jarum, dia tengah menjahit, datang setan. Nak cerita tentang qudrah ni, datang setan. Menyerupai lah. Nabi tahu, Nabi Idris tahu. Nabi kan. Datang setan menyerupai seorang lelaki.
Dia kata, adakah Allah berkuasa memasukkan dunia ni ke dalam sebiji telur? Kalau dia kata Allah berkuasa, macam mana nak masuk? Kalau dia kata Allah tak berkuasa, Allah tak berkuasa. Sebelum nak jawab, tu perkara apa tu? Masukkan bumi dalam sebiji telur tanpa membesarkan telur, tanpa mengecilkan bumi. Janganlah telur tu jadi besar pada bumi, memang boleh masuk. Bumi tu kecil je, memang boleh masuk dalam telur. Tak, tanpa. Apa hukum tu? Mustahil kan? Mustahil. Maka tak boleh kata adakah Allah berkuasa, bukan takluk kuasa. Tapi setan yang sama duk kacau kita dalam kepala, apa Allah gitu, Allah gini, yang nak suruh kita sesat dalam kepala kita. Orang tak tahu, kita je duk fikir-fikir kat rumah. Setan tu lah, anak cucu cicit dia. Ini pakar menyesatkan akidah dari sudut itu. Setan ni dia ada kena kacau setan lepas ni, duk kata dia. Setan ni dia ada, apa dia panggil? Ada expertise masing-masing. Setan ni bab semayang dia terror kacau orang. Kalau setan ni dia kacau orang semayang, orang tak buat bodoh dengan dia, tak ikut. Tapi setan ni dia kacau orang semayang, dia hantar seekor nyamuk, habis hilang khusyuk. Habis. Sahabat kena panah, sakit, nak cabut sakit. Macam mana? Jap, aku semayang hilang sakit. Kita tengah semayang, nyamuk pun kalah. Sekejap lagi kita cerita yang terakhir, Namrud kalah dengan nyamuk. Last sekali, sekejap lagi. Jadi Nabi dia pun tahu bila perkara mustahil tu bukan takluk kuasa. Tak boleh kata adakah Allah berkuasa, tak boleh. Benda mustahil bukan takluk dia. Okay. Maka Nabi dia kata, oh, kau nak tahu jawapannya? Mari sini. Ada satu riwayat lain, dia kata, adakah, setan tanya, adakah Allah boleh memasukkan dunia dalam lubang jarum tu? Ada juga riwayat gitu. Tak penting lah, yang penting cerita tu yang perkara yang mustahil. Nabi dia kata, mari sini, mari dekat. Memanglah aku nak bisik. Ini ilmu ni kena bisik. Dia mari dekat, dia ambil jarum, cocok mata. Tu jawapan dia. Bukan dia jawapan, tak, tu jawapan dia. Balasah je, cocok mata, buta sebelah. Tengok cerita-cerita yang kata tutup mata sebelah, saya tak nak. Daripada situ lah, Israeliat lah tu, cuma adalah dia punya ceritanya. Buta mata. Kata, Allah boleh masukkan bumi dalam biji mata kau pun sampai cocok. Tuan cocok. Aduh, buta mata dia. Maka, kenapa jawapan dia tu? Sebab dia soalan tu tak valid. Tak valid soalan. Soalan tu tak kena. Soalan tu tak patut ditanya, tak kena. Tak kena. Jadi bila macam tu, sebab perkara itu mustahil. Okay. Habis bab satu. Dan kuasa Allah tersebut dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada. Bila Allah iradah, Allah nak, berkehendak, tentukan apa yang Allah nak tu. Innama amru idza arada. Bila Allah nak, tentukan, Allah nak buat sesuatu, syai'an, sesuatu, an yaqula, kalau terjemahan gitu, dan berkata. Maka Allah berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jangan salah faham, macam saya sebut tadi, jangan salah faham. Dalam masalah memahami Quran, dia ada seni, dia ada ilmu. Dia tak boleh main baca gitu. Pandai bahasa Arab pun tak boleh faham Quran. Sebab tu dia mukjizat. Bukannya setiap, kalau baca ayat ni maknanya setiap kali Allah nak buat bumi, kun, nak buat orang, kun, banyak kun lah. Bukan gitu. Tapi bercakap boleh. Allah, kun fayakun, nak cakap. Pegang macam mana? Bukan Allah nak buat, Allah kata kun. Bukan. Habis tu masuk mana? Macam mana kalau kata jadi, terus jadi. Apa maksud? Apa yang kita dapat daripada cerita tadi? Jadi, terus jadi. Mana senang. Nak jadi ke? Jadilah. Musangking. Kalau kita kata musangking, tak jadi. Macam mana nak jadi? Nak jadi cari benih, tanam, tunggu 4 tahun, 5 tahun, tunggu dia luruh pula. Kita tak kata musangking, tak boleh jadi. Tapi Allah musangking jadi. Maksudnya apa? Nak jadi terus jadi. Walaupun tanpa alat perantaraan. Tu maksud kun fayakun.
Bukan maksud kun, bukan. Itu maksud kun fayakun. Kita nak buat apa-apa, mesti kena perantaraan. Aku gegam, aku nak bagi kepala dia benjol. Perantaraan dia tak boleh. Tak benjol. Caranya ambil ni, baling. Perantaraan baru jadi. Tapi Allah tidak. Tak memerlukan perantaraan. Kuasanya Allah, buat apa-apa tak memerlukan perantaraan. Tak perlukan apa-apa. Jadi terus jadi. Itu maksud kun fayakun. Kuasanya Allah tu. Tanpa sesiapa yang dapat mencegah, tanpa sesiapa yang membantu, tak ada. Jadi terus. Itu maksud kun fayakun. Maka apabila kita faham, kita ni tak ada kuasa langsung, semua Allah yang bagi. Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Yang selalu duk sebut tu, jangan sebut aja, faham dengan maksud tadi. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tak ada kuasa tu, tak ada kuasa, sungguh tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa, walaupun sikit. Cuma kita lalai, kita rasa macam ada kuasa. Kita cakap syariat, konon kita ada kuasa sebagai kuasa pinjaman aja. Aku ada kuasa kat sini, pinjam je, bukan kuasa betul pun. Dari segi sebut tak ada masalah. Rasa hati kita pun macam kita je kuasa. Tapi akidah kita pegang Allah yang maha berkuasa, Allah yang berkuasa sebenar. Oleh kerana kita terlalu lama dengan sebut kita macam kita kuasalah, kita buat, aku, walaupun tak salah, selalu sangat sebut, bertahun-tahun sebut. Hati pula kita tak jaga, macam kita buat juga dari segi lalai, dari segi rasa. Macam kita buat, aku, hati pun sama. Bimbang takut last sekali, akidah pun macam kita buat juga. Kalau aku tak tolak troli ni, macam mana troli nak bergerak? Dah tak boleh dah, sebab dah berpuluh tahun cakap adat, rasa pun macam dia buat, cakap pun dia kata dia buat, rasa pun dia buat. Lama-lama 20-30 tahun hilang akidah. Asal akidah ada, akidah Allah yang buat. Lama-lama dia hilang sebab terlalu biasa. Akhir sekali, kalau tak buat apa yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lupa ayat depan. Ayat depan tu, ingat yang tu je. Allah takkan mengubah satu kaum, melainkan kaum tu sendiri berubah kan? Maka berubah cakap, adat, tak apa. Allah sendiri cakap hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia ubah diri dia sendiri, barulah Allah ubah. Oi, macam syirik tu. Akidah syirik tu. Tapi ayat tu bukan ayat akidah, ayat syariat. Kita pula guna ayat syariat tu, kita cakap tak ada masalah. Usaha, tak usaha nak kaya macam mana? Kena usaha kerja lah, baru kaya bercari makan. Kalau tidak, macam manalah hai? Allah tak bagi. Tu adat cakap. Rasa pun macam tu juga. Tu lalai tu kita. Kena usaha hati ni. Kalau tidak, macam mana nak dapat? Lama akidah kita terganggu. Lepas tu kena tauhid. Cakap, tapi tauhid adalah hati. Selalu kita kena ulang. Lepas tu hati asalnya ada, Allah yang bagi, Allah yang bagi. Lama-lama sebab terlalu biasa dengan lalai tadi, dengan sebutkan mulut, lama-lama hati pun gitu juga. Hati dia berkata, tak usaha macam mana Allah nak bagi. Ini hati pula cakap, akidah pula, akidah. Rosak. Macam mana boleh rosak? Terlalu sangat biasa dengan kelalaian tadi. Lepas tu kata, lalai tak apa, tak syirik, lalai okey lagi. Okey tu bukan maksud suruh buat. Maksudnya tidak batal iman. Cuma bahayanya berpuluh-puluh tahun kalau macam tu, tanpa mengaji, tanpa ulang bab akidah. Lama-lama dia terasa dia lah sekali kerja. Hati dia pun kata, Allah bagi dah kedekat kat kita, maka kita lah kena buat. Seolah-olah bila Allah bagi kat kita, Allah lepas tangan. Allah kata, aku dah bagi kekuasaan, kudrah aku kepadamu, aku telah bagi. Betul Allah bagi. Allah bagi panca indera, lihat semua tu, diri tu semua Allah yang bagi. Maka kau buat, aku nak tengok adakah engkau ikut perintah aku. Cakap no, okey lagi. Maka kita buat tanpa Allah tahu apa yang kita buat, nanti Allah cek balik. Ataupun Allah tahu tapi bukan Allah yang buat. Maka itu pahaman Mu'tazilah. Sebab maksudnya Allah tak tahu, satu masalah. Allah dah bagi kuasa, dah bagi kederat, dah bagi semua. Kemudian Allah bagi undang-undang. Ni boleh, ni tak boleh. Kemudian Allah nak tengok lah kan. Apa? Lupa dah, banyak surah dah lupa dah. Apa? Ahsanu amala, tu je. Ayat apa yang depan. Allah cipta jin dan manusia untuk menguji kamu lah, kata gitu.
Yang mana lebih baik? Ahsanu amala, amalan yang lebih baik. Maka Allah bagi kita semua kelengkapan yang cukup dengan kedegat, dengan penglihatan, pendengaran semua. Maka Allah tunggulah tengok. Tengok aja. Okey, kau buat. Oh, baru Allah tahu buat. Siapa yang buat? Dia lah buat. Dia buat dengan kudrah yang Allah bagi. Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah gitu. Habis tu semua Allah buat. Tak ada yang Allah tak buat. Semua Allah yang buat. Tapi dia akan bahas berkaitan dengan perkara buruk dan perkara baik. Macam mana pula perkara buruk lah. Tu kena bahas panjang lagi. Bab lain tu sejam tu bab tu. Jadi secara umum dulu bab kuasa ni. Habis yang berlaku ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang maksiat kufur, ada juga berlaku tu. Bila biarnya berlaku, maknanya ia berubah. Bila berubah, maknanya baharu. Maka bila baharu, maknanya memberi bekas. Maka Allah lah yang memberi bekas, bukan manusia. Sudah. Benda tu Allah sendiri larang. Tu bahas sejam pula, bab lain tu. Bab rukun iman yang ke 6. Qudrah qada dan qadar. Qada dan qadar. Itu rukun iman ke 6. Itu panjang nanti dulu. Nanti bila sampai waktu. Jadi, oleh kerana begitu, penutup 9 lah. Oleh kerana macam tu, dia memang berakidah dia tak boleh. Dia kena habis. Kalau tidak, tak boleh. Dia kena habis biar lengkap. Kalau qudrah, habis qudrah. Dia tak boleh separuh. Sebab nanti kalau lagi seminggu, 2 minggu, hilang dah yang tu. Nak sambung macam mana? Tak matching. Dia tak paksa nak macam mana. Lebih sikit pun. Saya pun ada satu program lagi lepas ni. Tak apalah. Nak macam mana? Ni penting. Ni kenderaan Tuhan. Jadi, oleh kerana kita dah selalu lalai macam tu, akhir sekali bimbang takut akidah. Maka kita kena pastikan kita sentiasa, akidah kita sentiasa di refresh. Refresh bahawasanya Allah buat semua. Allah buat semua. Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa. Dalam masa yang sama, mulut kita kata kita lah buat macam kita kuasa. Kalau hati kita lalai, nak buat macam mana? Kalau hati tak lalai, bagus. Tapi kena refresh itu sentiasa. Sentiasa apa yang berlaku semua, sama ada perkara tu sengaja atau tak sengaja, semua Allah buat. Hukum akal. Jika Allah bersifat dengan sifat kekurangan, kalau Allah tu ada kurang, maknanya lemah. Betul? Bila kurang, maknanya Allah lemah. Jika Allah lemah, maknanya lemah lawan dia lemah dengan maksud tidak berkuasa. Jika Allah bersifat dengan kurang, maka Allah lemah. Jika Allah lemah, maknanya tak kuasa. Betul tak? Lemah tak kuasa lah. Jika Allah tak kuasa, tak boleh buat alam ni. Betul lah? Nak buat alam ni mesti kuasa. Jika Allah tak boleh buat alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada, mustahil. Sebab alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ini, maknanya Allah telah mencipta. Nyata daripada Allah telah mencipta alam ni, maknanya Allah kuat, kuasa, kudrah, bagainya. Itu hukum akal. Jadi hati-hati kita. Sebagai akhirnya, bila Allah bagi kita kuasa, jangan kita lupa Allah yang bagi. Rasa ni tasawuf ni, rasa tasawuf ni. Jangan lupa Allah yang bagi, rasa. Cakap kat mulut, aku yang usaha, maka dengan usaha tangga kejayaan aku dapat. Manjada wajada. Dengan faham silap-silap boleh jadi Mu'tazilah. Manjada wajada. Usaha pasti dapat Mu'tazilah. Tapi kita sebut manjada wajada bukan maksud tu pegang kita Allah bagi, itu cakap adat. Tak apalah. Saya nak pergi situ. Jadi dengan Allah dok bagi dan kita dok sebut aku buat, maka hati-hati jaga, takut kita jadi terlalu lalai, kita jadi macam Namrud. Last kita tutup dengan cerita. Kita jadi macam Namrud. Tahu tak Namrud mati macam mana? Namrud mati. Namrud ni Allah bagi dia kuasa yang sangat besar. Banyak kuasa. Melebihi daripada yang lain, raja yang lain. Namrud. Sehingga mula-mula dia ingat Tuhan dulu, lama dia lupa. Dia rasa dia kufur. Dia rasa dia dah Namrud ni. Kemudian Namrud ni sama macam Firaun. Jenis tak sakit, tak pernah bersin pun tak pernah, demam pun tak pernah. Jenis tu. Sehat, kuat, kuasa, dah umur banyak pun masih lagi kuat. Maka Allah dengan nikmat yang Allah bagi, dia duk aku, hati pun duduk tak aku juga, akidah habis hancur lebur dah, kata aku juga. Lah kali dia ngaku Tuhan Tempat Allah bagi dia kuasa, ramai rakyat dia semua pun sokong dia. Akhir sekali dia terlalu belagak sangat, kuasa sangat. Siapa nak jumpa aku, mesti dalam keadaan merangkak. Masuk ke ampun tuanku tu, masuk merangkak ke. Aku tak nak tengok orang berdiri. Maknanya rendahnya korang ni semua. Aku Tuhan. Merangkak. Lepas tu apa? Boleh cakap, tuanku, saya nak minta ni kan. Tak boleh lagi. Jalan, merangkak. Kena duduk, pergi dekat singgah sana dia.
Tunggu dia bangun, letak kaki atas kepala. Lepas dekat kaki dia ada kasut, ada selipar, ada kasut lah. Letak atas kaki, atas kepala. Okey, angkat kepala. Apa masalah kau? Jangan bangun. Apa masalah? Oh, masalah ni. Aku Tuhan, aku selesaikan. Okey, selesaikan. Jadi selesai. Namrud. Akhir sekali Allah nak, kerana kelalaian dia tadi tu dan teruk sangat tu, Nabi Ibrahim datang dakwah sebagainya. Sehingga Nabi Ibrahim datang dakwah, pendekkan cerita lah, lewat dah ni. Nabi Ibrahim kata, dah doa banyak kali ni. Akhir sekali Nabi Ibrahim kata, kalau engkau macam ni juga, maka engkau akan berperang dengan Tuhan kami. Maka dia memberi kamu 3 hari aja. Setelah banyak dakwah ni, banyak kali lah, 3 hari je bertaubat, kalau tidak berperang dengan Tuhan kami. Dia tak peduli, tapi dia risau. Tak peduli, dia buatlah persediaan tertentu, kumpul askar sebagainya. Lepas tu rupa-rupanya apa? Selepas 3 hari Allah hantar nyamuk ekor. Diriwayatkan nyamuk tu pula tempang, tak ada kaki sebelah, tak boleh landing. Tempang, terbang pun tak apa nak, sayap pun tak apa nak, betul lah. Oh, buat apa? Masuk telinga. Ada satu lagi nak masuk hidung. Atau ada satu riwayat kata masuk ke hidung, duduk kat dalam ni. Ada satu riwayat kata masuk ke telinga. Tak kisah, yang penting masuk. Tak mati pula tu. Dia buat apa tau? Nyamuk tempang. Dia berjalan ni. Dalam ni. Dia bising. Orang datang nak mengadu, nak apa. Macam mana tu bising? Oi, tak tahu kalau bunyi macam ada bunyi. Oi, macam manalah. Main kat telinga pun tak boleh tidur lah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Oh, tak boleh tahan. Orang datang nak buat dia, tak boleh nak fikir kan. Bunyi bising. Akhir sekali dia sepak. Oh. Bengang. Begitu. Hilang. Senyap. Huish. Senyap. Cantik. Mari, panggil. Bila orang minta je, selesaikan masalah saya gini ni, rakyat ni, dia buat macam tadi lah. Bunyi balik. Dia pun tampar. Apa hal raja aku ni nampar ni. Po, tampar. Okey. Selesai. Hilang kejap. Datang pula esok pula yang lain datang pula. Masa orang nak minta tolong, nak minta apa je, bunyi balik, menampar lagi. Lama-lama merahlah muka, kata apa hal raja aku ni gila apa. Kita minta tolong dia menampar diri dia sendiri. Allah nak hina dia tu. Mula nak hina. Sebab Allah bagi kuasa, dia lupa dengan Allah yang bagi kuasa. Lama-lama tak lut dah. Sepak pun tak lut dah. Tepat bunyi juga. Nak settle masalah banyak masalah rakyat. Tuhan kan? Tuhan ramailah datang nak settle. Minta. Akhir sekali tak boleh buat apa. Akhirnya dia ambil kasut dia. Po, baru senyap. Cantik, dah dapat dah. Cara baru. Jadi dia letak kasut kat sini. Panggil rakyat. Rakyat datang minta gini. Tiba bunyi. Kejap. Po, sodah raja aku ni jadi apa dah lah. Apa hal Namrud ni? Po. Okey, cerita. Agak-agak kalau 3-4 hari, makin besar muka dia. Selepas pada tu, datang. Pukul-pukul tak senyap lagi. Nyamuk tu. Nyamuk tempang tadi. Dia bising gitu lagi. Tak tahu nak buat macam mana. Dia tengok dia punya pembesar dia. Mari sini. Ambil kasut kau lah pula. Ambil kasut kau. Pop. Hilang dah. Mula suka ambil kasut orang pula nak pukul. Allah makin nak hina dia. Lama tak hilang. Pendekkan cerita lah. Tak hilang balik. Akhir sekali, entah macam mana dia kata, dekat orang yang nak minta tu, rakyat dia tu, kau buka selipan kau buka kasut kau pukul kat sini. Pop. Hilang. Setiap kali rakyat datang nak minta, sedap lah, aku lama bengang dengan raja ni. Ambil, pop. Ada seorang ni, dia marah lama dah dekat Namrud, sebab Namrud ambil bini dia. Bila dia kata, macam tu kan, dah jadi gila raja kita. Tak apa, dia pakai kasut besi. Gini dia heret. Masuk, ampun tuanku gitu gini. Bising, ambil kasut pukul. Ambil kasut tuanku. Ya, cepat. Ya, tuanku. Ya, tuanku. Ambil, pecah kepala. Ambil besi. Mati Namrud. Dekat kerana kuasa yang Allah bagi, dia lupa. Sikitlah cerita, ngelah-ngelah cerita bagi segar-segar sikit. Maka janganlah jadi macam Namrud. Allah bagi kuasa, ingat Allah yang bagi. Kita tak ada kuasa apa pun. Wallahu alam. Kita sambung akan datang iradah pula. Bila sebut iradah, dia akan ada kait dengan kudrah juga sikit-sikit nanti. Sebab kudrah, iradah, ilmu, dia memang berkait 3 benda ni. Kita akan sebut pusing-pusing itu. Akan datang next. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka